Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Puan Nur Izzati dan rakan-rakan saya dikasihi sekalian. Hari ini kami akan membuat perbincangan tentang adat perkahwinan masyarakat berbilangan kaum di Malaysia. Saya Augustine Robert. Selamat sejahtera Puan, nama saya Mewitra. Selamat sejahtera Puan, nama saya Divya Shankari. Selamat sejahtera Puan, nama saya Siwa Shankari. Seperti yang sudah kita maklum, Malaysia dialami oleh 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Terdapat pelbagai jenis budaya perkahwinan yang dapat dilihati melalui perkahwinan ini seperti cara berpakaian, makanan, sewaktu majlis adat dan budaya serta lain-lain. Perkara ini telah menunjukkan keunikan negara Malaysia melalui perkahwinan yang pelbagai kerana terdapat juga pencampuran perkahwinan antara kaum yang boleh membuat majlis menjadi lebih menarik. Adat perkahwinan Melayu. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat derusan yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam perkahwinan bagi masyarakat Melayu. Adat perkahwinan Melayu sangat dititik beratkan. Perkahwinan Melayu itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh adat. Istilah seperti pelakuan mereka akan dipengaruhi dengan adatnya yang tersendiri, terutamanya dalam majlis perkahwinan. Malah adat dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sebuah majlis perkahwinan. Lazimnya diistilahkan ini disusun begitu teratur mengikut langkah yang telah dirancang. Selain itu, adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menegur. Ianya melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dengan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain dari adat ini bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Pada kebiasaannya, satu rundingan akan diadakan di antara kedua belah pihak di mana pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin hanya berupa cincin belah rotan. Sekiranya ada persetujuan dari pihak gadis, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Okey Divya, sekarang saya ada soalan nak tanya. Bagaimana dengan adat merisik kaum Cina? India. Kaum India, beberapa aspek perlu diberikan perhati seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor yang lain seperti status ekonomi dan status sosial mengagumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan ataupun etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga lah. Itu je. Okey, bagus. Seterusnya, adat bertunang. Sebaik saja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Pihak lelaki akan diwakil oleh saudara mara terdekat. Sempena majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama berupa sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang digubah cantik untuk diberikan kepada pihak perempuan. Mewitra, saya ada soalan.
Kenapa diorang hantar buah-buahan, cincin, tepak sirih? Untuk apa diorang hantar? Tujuan dia? Untuk digubah cantik diberikan kepada pihak perempuan. Okey. Adat berinai. Majlis berinai biasanya diadakan secara berperingkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai suri. Biasanya proses ini diadakan 3 malam sebelum hari pernikahan untuk saudara mara terdekat sahaja. Peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil. Biasanya diadakan 2 malam sebelum hari pernikahan untuk jiran, saudara mara dan sahabat handai sahaja. Peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar. Umumnya diadakan 1 malam sebelum hari langsung atau selepas akad nikah untuk para jemputan khas daripada pihak lelaki dan perempuan. Selepas adat berinai besar dilakukan, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebalik pengantin lelaki akan pulang terus ke rumahnya atau bermalam di rumah penangak, iaitu rumah yang berhampiran dengan rumah pengantin perempuan. Adat nikah. Adat nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan suatu adat seperti tetapi lebih kepada tuntuhan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenalkan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas perkahwinan dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Fasa terakhir adalah dalam adat resah perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara persandingan. Ketika ini, pasangan pengantin akan diandam dan dihias rapi oleh mak adam. Upacara menyambut menantu oleh kedua-dua pihak akan disambut dengan meriah. Bila mana pengantin diarah dengan pasukan kompang dan pancak silat. Di setengah tempat, pengantin lelaki terpaksa melalui beberapa halangan di hadapan tangga, di muka pintu atau di atas pelamin untuk mendapatkan pengantin perempuan. Oleh itu, wakil pengantin lelaki perlu membayar tebus pintu atau tebus pelamin. Ada siapa nak tanya soalan? Hello. Okay, Tara, dapat saya akan sambungkan. Kesimpulannya, perkahwinan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Perkahwinan dianggap sebagai tali penyambung dalam penghubungan dua insan secara halal sehingga mendapatkan zuriat. Ketuhanan adat resam perkahwinan merupakan suatu agenda keseimbangan dalam suatu kaum. Ianya mencerminkan budaya dan adat resam yang harus dijaga bagi tatapan dan sejarah sesuatu bangsa. Namun budaya ini harus diketahui kepada anak-anak muda agar ianya tidak luput di hujan dan tak lek di panas walaupun dunia menuntut perubahan dalam secara hidup selari dengan arus kemajuan, namun amalan budaya seharusnya tidak dilupakan begitu saja kerana ia merupakan kekhasanan suatu masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, anda boleh sambung.
Okey, saya akan sambung. Sorry Puan, kalau lambat sikit kita punya technical some problem. Internet problem pun. Sudah okey kah Divya? Loading. Baiklah. Puan minta maaf Puan, some technical problem. Okey. Lagi akhirnya. Okey. Boleh nampak tak slide? Boleh, boleh. Anda Okey. boleh sambung. Okey. Selamat sejahtera Puan. Nama saya Divya Shankari Gopal. Hari ini saya nak ingin membentangkan adat perkahwinan masyarakat berbilang kaum di Malaysia adalah orang India. Okey. Okey, masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di masyarakat dan juga salah satu yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Tetapi, ini jelas terlibat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum justaru. Maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Jika adalah aspek agama Hindu sebagai sepanjang kehidupan seorang hanya boleh berkahwin satu kali sahaja. Konsep cerai tidak ada dalam ajaran Hindu. Terdapat beberapa aspek atau adat yang perlu diikuti sebelum upacara perkahwinan. Jom. Okay. Beberapa prosedur sebelum upacara perkahwinan. Salah satu adalah merisik. Beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, subetnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi, status sosial, merangkumi aspek seperti umur, status pendidikan, status pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Selepas merisik, pengantin lelaki kunjung ke rumah pengantin perempuan. Adat ini dilakukan
selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat ini dikenali sebagai penpartel dalam bahasa Tamil lah. Penpartel atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai melihat bakal isteri. Ketika itu wakil pihak lelaki perlu datang dalam jumlah ganjil walaupun bilangan tersebut ramai. Buat tangan seperti kelapa, sirih, pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian serta selubuh kungkum akan dibawa. Barang-barang ini dibawa sebagai tanda kedatangan mereka, aras niat yang baik dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Jika tidak, mereka hanya melayan orang yang datang sebagai tetamu dan tidak boleh mengambil yang barang-barang macam kum-kum, bunyi-bunyian, buah-buahan, macam tu. Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidangkan air minuman. Pada masa itu, bakal lelaki berpeluang melihat yang bakal perempuan itu dengan lebih dekat lagi. Oleh itu, bakal pengantin perempuan perlu melayari para tetamu yang bertandang termasuklah bakal suami. Kemudian kunjungan ini dibalas oleh wakil perempuan. Kali ini pengantin perempuan tidak turut serta. Dalam masyarakat India, adat penpartel juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang bakal pengantin lelaki. Okay. Selepas itu, prosedur ikat janji. Dalam bahasa Tamil kita cakap nichayam. Okay. Dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barang seperti kelapa, sirih pinang, buah-buahan, bunga-bungaan, cendana dan kum-kum untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengawini bakal pengantin perempuan itu. Seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang yang ramai dengan orang saudara mara semua. Sebagai tanda ikatan ini, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang yang dinamakan tambulam matruda dalam bahasa Tamil. Okay. Selepas itu, kita akan buat adat parisam. Dalam bahasa Melayu, bertunang. Okay. Adat parisam ini ataupun bertunang terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa ataupun udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India ini, parisam umpama sebuah majlis pertunangan. Adat pemberian parisam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil cumanggali. Parisam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan diketuai oleh bakal pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India seperti macam sari, weti, semua. Okay. Selepas adat parisam, kita kena buat kad jemputan. Okay. Kad jemputan ini memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India ini. Kad jemputan ini diberbuatkan berdasarkan almanah Hindu. Sekiranya terdapat beberapa kesilapan, bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kad jemputan yang telah dicetak disapu dengan serbuk kunyit yang cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa keping kad jemputan dalam bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembayang
Macam kita buat perikoi untuk buat acanik dalam bahasa Tamil. Kad diletakkan di atas dulang bersama sirih, wang ringgit, kelapah, pinang dan sebagai lambang kekayaan. Upacara ini dinamakan sebagai panampaka. Kemudian dulang akan dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk diberi kepada pengantin lelaki yang begitulah sebaliknya. Pada masa yang sama, sirih pining akan diberikan sebagai tanda jemputan perkahwinan secara rasmi untuk semua orang. Macam saudara mara, makcik ke, pakcik ke, semua kita kena bagi. Selepas kita buat kad jemputan ni, kita kena buat muger tekal. Muger tekal ni dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan Okey, sekejap. dilangsungkan. Saya ada satu soalan mau tanya sebelum tu. Boleh? Yang kad jemputan itu mau bagi dekat orang pertama kepada siapa? Orang pertama kepada orang yang bakal pengantin lelaki. Rumah bakal pengantin lelaki ya? Ya. Okey, faham. Okey. Muger tekal ni dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat muger tekal ni diadakan pada hari yang baik mengikuti firasat masyarakat India. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang masih mudah dan lurus akan ditebang untuk dijadikan muger tekal. Batang pokok ini tersebut berukur 2 atau 3 meter sahaja dan mempunyai lilitan batang antara 20 hingga 30 cm. Majlis perkahwinan pula dimulakan dengan upacara nichayam, ikat janji, dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Kad undangan disapu dengan air kunyit di bawah ke kuil dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan ni. Okey. Muger tekal ni 5 orang perempuan sudah berkahwin sapu, kunyit, cair dan kumpul pada batang kayu itu. Ini adalah sebagai lambang untuk mengumumkan perkahwinan diadakan di rumah tersebut itu. Selepas muger tekal, penyediaan tali. Penyediaan tali adalah merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Pada tali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Terdapat pelbagai jenis tali yang digunakan oleh masyarakat India seperti linggat tali, peta tali, tenon tali dan sebagainya lah. Ini disebabkan terdapat pelbagai suku di kalangan masyarakat India. Adat penyediaan tali ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum hari perkahwinan. Pihak lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, sirih pinang, kelapa dan bayaran untuk pembuat tali. Ini adalah untuk memastikan tukang tali mengetahui hari yang sesuai untuk membuat tali. Okey, selepas menyediakan tali, akhirnya kita membuat upacara. Saya ada satu soalan. Boleh. Dalam berapa hari tali kena ambil dari kedai emas? 3 hari sebelum. Baik. Okey, saya ada satu soalan. Boleh Agustin. Tadi you beritahu ada tali ada 3 jenis kan? Apa maksud yang 3 jenis itu? Yang tali putu, tali tenet. Okey, saya memang tak tahulah memang apa maksud lingkar tali, putu tali, tenon tali. Tapi dia orang ikut suku kalangan masyarakat India lah. Baiklah. Memang, So jadi dia lingkar masukkan tali, satu tali saja, dia ada 3 maksud lah. memanglah. Faham. Okey, akhirnya upacara perkahwinan. Menanam sebagai pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari.
sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan ini dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Pedanda akan menabur 9 jenis bijiran setelah selepas acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan menyalungkan tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungkan diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulung berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Kesimpulannya, tirmanan bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Pengantin lelaki, beberapa faktor penting yang diambil antaranya seperti masa yang baik untuk melangsungkan perkahwinan, pengertian tali, wala dekal, pemberian manisam, hadiah, penghormatan kepada pengantin lelaki, simbol pokok pisang. Jamuan perkahwinan meroboh kemah perkahwinan. Sekian, terima kasih. Ada apa persoalan? Tak ada. Baiklah. Itu je hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, anda boleh mula. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Siwa Syangkri, anak perempuan Adi Balagan. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang adat perkahwinan kaum Cina. Okey. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Mengikut kepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh mereka, iaitu eksplisit, iaitu perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa atau orang tengah, dan implisit, iaitu perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Pada asasnya, adat resam perkahwinan masyarakat Cina menghukumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Okey, merisik. Next slide. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dijahajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menyatakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dengan disertai saudara mara lain. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat mengeratkan perhubungan di antara kedua belah keluarga. Perbincangan ketika merisik dan berkenaan perkara-perkara umum terutama tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan. Okey, selain itu, meminang. Okay. Setelah kedua-dua pihak
berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, adat meminang dan akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin Siu Sengkeri, ya. saya ada soalan. Okay, seorang wakil yang dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis kan? Yang seorang wakil tu siapa? Wakil dari keluarga Dari pengantin lelaki lah, you maksudkan. ayah. Okay. Okey, pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Segala ketetapan yang telah dipersetujui beritahu kepada kedua ibu bapa pihak lelaki. Ibu bapa pihak lelaki akan berbincang dengan anaknya untuk menyediakan segala permintaan daripada pihak perempuan. Setelah kedua-dua pihak sudah saling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang dijalankan. Okey, selain itu, bertunang. Okey, hari bertunang dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuai dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang titik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Pada masa inilah bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Cincin disarung di jari manis kiri oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan. Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenalan akan menyerahkan sekeping kertas merah atas nyengsang yang bertulis nama berkenaan akan menyerahkan berkenaan gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati daripada tukang titik. Setelah nyeseng diterima, Sekejap, okey, saya ada soalan. Yang bakal pengantin perempuan tu kenapa dia bagi? Yang kertas merah tu, tujuan apa tu, kenapa dia bagi? Tujuan apa dia pengantin perempuan bagi kertas merah? untuk membuktikan persetujuan. Saya ada satu soalan. Ya. Masa bertunang itu cincin akan disarungkan kepada dua-dua sehingga sampai hari perkahwinan kan? Jadi masa perkahwinan itu akan tukar cincin atau still guna cincin yang bertunang namanya? Hello? Tunggu sekejap lah, dia cari jawapan. Okay, sorry. Saya ingat sudah hang dah. Agustin. Ayah saya. Boleh ulang soal? Ya. Nah, tukar slide. Hello, okey ke?
Oke, Tapa, kalau tak dapat jawaban kita boleh sambung kepada slide seterusnya. Hai. Sorry, Puan, some problem. Hello, boleh dengar tak? Ya, boleh. Sorry, technical problem. Tapa, maafkan diterima. Okay. Kamera Anda tidak dibuka lagi. Ya, Agustin? Kamera Anda belum buka lagi. Kamera saya tak boleh buka. Mungkin lain awal problem ke. Tapa, awal boleh sambung dulu. Boleh dengar suara saya kan? Ya, boleh. Okay. So, saya continue Ya, boleh. Kiai sekali majlis perkahwinan. Hari perkahwinan akan dilangsung setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang bersetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum 3 hari perkahwinan, sekiranya terdapat kematian di kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan itu mesti ditangguhkan pada tahun hadapan atau selama 100 hari. Adalah tidak manis mengadakan perkahwinan sewaktu orang lain sedang berkabung kesedihan. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Masyarakat Cina pada masa dahulu memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kain sutera dan disulam benang emas. Kemudian setiap pakaian dihias dengan pelbagai aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah dan kuning adalah disarang memakai. Baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Seterusnya, pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan. Pada masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertama. Mereka akan Saya ada satu soalan. Okey. Tanya. Kenapa nak pakai baju perkahwinan warna merah? Kenapa nak pakai? Baju perkahwinan warna merah. Macam Saya tahu apa yang Mimitra mau sampaikan. Dia tanya kenapa mau pakai baju merah, warna lain tak boleh. Macam itu. saya pun tengah cari.
saya tahu jawapan. Okay, Anda boleh tolong sharekan jawapan kalau Anda boleh, Anda siapa yang dapat jawapan. Okey, Tapan, saya akan sharekan jawapan. Mengapakah adat kaum Cina berpakai pakaian warna merah untuk perkahwinan mereka, iaitu mereka ialah mereka akan mengangkat agama kepercayaan mereka. Ya. Okey, Anda boleh. Saya sambung Ya, sambung. Seterusnya, pasangan pengantin akan didudukkan di atas pelamin yang telah disediakan di ruang tamu. Selepas acara bersanding, pasangan pengantin akan dibawa bertemu ahli keluarga masing-masing. Pengantin lelaki akan memperkenalkan keluarga dan saudara maranya kepada isteri yang begitu sebaliknya. Di samping itu, kedua pengantin akan upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan di samping itu juga kedua pengantin akan meminta restu daripada keluarga mertua masing-masing. Dalam masyarakat Cina juga, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ia merupakan tradisi masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Adat ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin, terutamanya seisteri dalam keluarga si suami, di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara pihak lelaki. Walau bagaimanapun, adat bersanding dan upacara minum teh ini sudah kurang diamalkan oleh masyarakat Cina hari ini. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam, iaitu jamuan makan. Jamuan makan ini dia adakan secara besar-besaran, sama ada di rumah, dewan atau restoran. Tetamu-tetamu yang didatang akan membawa ampau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Pada masa yang sama, kedua pengantin akan cuba mengenali dan beramah mesra dengan ahli keluarga kedua belah pihak. Akhir sekali, sebagai bukti, perkahwinan pasangan pengantin akan menandatangani dua puncak surat perkahwinan, iaitu Kian Fun Ching Su di hadapan beberapa orang saksi. Okey, itu saja. Terima kasih. Baiklah, yang ini untuk daripada kami semua, iaitu adat-adat perkahwinan masyarakat dalam kalangan Malaysia. Saya akan menghabiskan perbincangan ini dengan kesimpulannya, iaitu perkahwinan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat manusia
Perkawinan dianggap sebagai tali penyambung dalam menghubungkan dua insan secara halal sehingga mendapat zuriat. Dan namun, amalan budia seharusnya tidak dilupakan begitu saja kerana ia merupakan khazanah suatu masyarakat. Sekian, terima kasih.